بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji daripada halaman 260 hingga 265. Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan pelajaran kita tilawah Al-Quran. Sama-sama kita membersihkan diri kita daripada kekurangan-kekurangan tazkiyah dan juga kita belajar ilmu-ilmu peraturan Al-Kitab wal Hikmah sebagai cara untuk mentransformasikan diri, keluarga dan masyarakat. Dan pada hari ini kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz saya. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah kita nak mengulang kaji. Betul Ustaz ya, beberapa halaman ini dan kita bukan berdua Ustaz ya. Bersama dengan panel tetamu undangan kita tapi tak di sini ya. Berada di online Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari. Apa khabar Ustaz? Baik alhamdulillah. Masya-Allah. Terima kasih. Ini keajaiban ilmu Tuhan ni. Walaupun tidak berada di sana, kita masih bersama. Masya-Allah ya. Itu belum lagi yang boleh live sampai 5 tempat sekaligus ya. Rupanya dia berada di tempat-tempat yang berbeza ataupun rakaman yang berbeza. Jadi alhamdulillah pada hari ini bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari kita nak mendalami ataupun mengulang kaji halaman 260 hingga 265 dan sama-sama kita nak melihat kepada ayat yang ke-34 daripada halaman 260 untuk menjadi sebagai permulaan Ustaz ya, permulaan perbincangan kita tentang surah Ibrahim. Mungkin Ustaz Abdullah Bukhari boleh cerita sikit surah Ibrahim ni apakah tema pentingnya, dan di dalam ayat ini ada wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa beza ta'uddu tuhsuha? Nampak macam dua-duanya mengira ya. Dan lebih daripada itu ni'matallah ini dieja dengan ta yang terbuka tersebut, tetapi kalau di tempat lain ni'mah itu dieja dengan ta marbutah Ustaz ya, ta yang bulat ada titik itu. Jadi kita baca ayat 34 bersama tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang mungkin hari ini dah tak ada kelas ya, hari Sabtu ya. Jadi silakan untuk kita buka halaman 260 ayat 34 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul Ismail, juga tetamu undangan kita, ilmuwan kita pada saat ini yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim. Mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu, kita kirakan Ustaz lebih kurang kita di akhir-akhir penghujung tahun hijrah kali ini Ustaz. Pada hari Selasa nanti sudah memasuki Muharram, awal Muharram Ustaz. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terus kurniakan kelapangan buat kita, kesihatan, perlindungan untuk kita terus bersama dengan Al-Quranul Kalamullah insya-Allah. Jadi kita nak baca ayat yang ke-34 sahabat-sahabat Al-Quran. Jom kita baca sama-sama permulaan ini, halaman 260 ayat yang ke-34 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum
34 daripada surah Ibrahim, dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sentiasa mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin terus bersama dengan Fadil Ustaz Abdullah Bukhari untuk kita melihat misalnya istilahnya ta'uddu tuhsuha, lebih kurang saja kalau terjemahan, tapi nak pencerahan daripada Ustaz Abdullah Bukhari tentang ayat ini, dan juga halaman kedua terakhir ini penuh dengan doa dan macam mana, apakah yang sebenarnya sedang disampaikan oleh surah Ibrahim ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Tarmizi kita, Ustaz Fazrul, dan semua sedang penonton yang setia bersama My Quran Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ni sebenarnya arahan Allah Ta'ala supaya menyadarkan kita kalau kita nak kira nikmat Allah memang tak terkandung ataupun tak mampu nak kita lakukan. Memang menarik, ta'uddu kira, tuhsuha pun kira. Cuma kalau kita tengok beza antara dua ni, ta'uddu ni kita kira satu persatu secara halus. Manakala ta'uddu ni dia tuhsu ni dia asal perkata hasa. Hasa tu macam biji-biji batu. Seolah kalau kita ini Allah Ta'ala nak ajar kita, kalau kamu nak kira nikmat Allah banyak, kamu ambil lah anak batu tu, kira satu, kamu tidak akan mampu untuk kira anak batu tu. Mungkin kita cecah sampai 1000 kali. Kita kata okey, nikmat mata kita letak anak batu, letak satu. Nikmat tangan, nikmat udara, nikmat tak terkira. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dua perkataan ini seorang sehingga halus kalau kita tengok. Dia kira perkataan tuhsu tu macam seolah satu aktiviti yang halus, yang biasa orang Arab perkataan hasa tu ni dia guna batu-batu tu untuk mengira. Itu satulah. Kemudian menarik juga kita perhati dalam Quran ni dia ada 2 kali ayat ni disebut. Cuma hujung dia beza. Dalam surah Ibrahim yang dibacakan tadi dia kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Perkataan ni'mat tu ta tu terbuka. Supaya kita maftuhah, terbuka, dan disandarkan kepada Allah, ni'mat Allah. Tapi di hujungnya dia letak innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan juga kufur kepada Allah. Satu ayat lagi dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18, surah yang ke-16 ayat 18, Allah Ta'ala sebut wa in ta'uddu ni'matallah. Tapi ni'mat ta pada perkataan ni'mat Allah itu ditutup, dipanggil marbutah, ta yang terikat, marbut terikat. Di hujung pula innallaha laghafurur rahim. Jadi sebenarnya ini kita boleh kategorikan sebagai takwil lah. Takwil maksudnya cubaan untuk memahami ayat Al-Quran dengan berbagai kajian dan juga pandangan. Sebab kalau kita tengok, setakat saya rujuklah dalam nas-nas hadis ke, tak ada penjelasan kenapa di sini terbuka, kenapa di sana tertutup. Tak tu. Tapi kita boleh faham dengan perbezaan pada hujung. Mudahnya macam ni. Bila Allah Ta'ala buka, kata ni'mat Allah buka tu, di hujung tu digandingkan dengan sifat manusia yang zalim, yang kufur, tidak tahu bersyukur. Seolah-olahnya Allah Ta'ala sebut, walaupun nikmat Allah ni sentiasa terbuka luas, tapi ada di sana manusia yang degil, yang zalim. Jadi di sebalik ayat ini, seolah-olah Allah Ta'ala nak ajar kita supaya tahu bersyukur atas nikmat dia. Jangan jadi zalim, kufur seperti golongan yang menolak ni. Manakala dalam surah An-Nahl, kenapa dia katakan tertutup? Di hujung tu Allah Ta'ala cerita innallaha laghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan ayat ni kita boleh faham ditujukan kepada orang yang beriman. Dan orang yang beriman dia tidak ada isu untuk kufur, tidak bersyukur kepada Allah dan sebagainya. Dan saya pernah dengar juga ada penceramah mengatakan bila ta tu marbutah terikat, dia adalah nikmat yang akan kita perolehi hasil dia di akhirat kelak. Dia sama juga apa? Rahmatullah ada yang terbuka dalam Quran, ada yang rahmatullah yang tertutup marbutah. Dan ini sebenarnya lebih boleh kita kata takwil berdasarkan pemerhatian para ulama, dan itu pun sebahagian daripada mukjizat Al-Quran yang berlapis-lapis yang kita akan temui setelah kita kaji secara mendalam. Allahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Abdullah Bukhari menjelaskan Ustaz ya, dalam ayat 34 yang Ustaz baca sebentar tadi, istilah ni'mat Allah tu ta terbuka kan. Dan kemudian dalam surah An-Nahl ayat 18, ta-nya ta marbutah yang bulat itu nak menjelaskan tadi Ustaz menjelaskan ta marbutah itu yang teguh sampai ke akhirat nanti ya untuk orang beriman. Tetapi kalau ta yang terbuka ini yang rahmat terbuka ya, tetapi orang yang tidak bersyukur ini dia tidak kekal mendapat nikmat, ataupun kalau perkataan rahmat juga konsisten ada di dalam Al-Quran. Jadi ini antara
pelajaran penting kita untuk sama-sama kita jangan tutupkan pintu nikmat yang Allah nak bagi. Kita pun minta Ustaz ya, siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta jadi di kalangan orang-orang yang diberikan nikmat. Jadi kita jangan tutup dengan kezaliman, dengan kekufuran, dan contohnya itu ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam pada muka surat 260 penuh dengan doa, dan menariknya pada muka surat 261 itu penuh pula dengan cabaran ataupun azab, amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hujung ayat itu, halaman 261 ayat 52 itu tentang ulul albab. Kita nak baca ayat 52 ini, kita perlukan pencerahan daripada Ustaz Abdullah Bukhari tentang banyak ayat ulul albab dalam Al-Quran ada 16, tapi bila ia menghujungi surah Ibrahim, apakah ciri yang perlu ada? Kita ada MRSM ulul albab, ada tahfiz model ulul albab. Apa yang sebenarnya perlu dibina berteraskan kepada ayat 52 ini yang kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Abdullah Bukhari, tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jika kita masih ingat tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, tempoh hari ketika kita mengikuti halaman yang ke-260, kita kongsikan ayat yang ataupun doa saja yang kita kongsi, kita jemput untuk sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan semua hafal, amalkan, boleh baca, iaitu Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Antaralah banyak sekali doa dalam halaman 260. Jadi bolehlah tuan-tuan dan puan kita buat catatan untuk kita amalkan doa-doa yang terkandung dalam Al-Quran, antaranya yang terletak di halaman yang ke-260 itu. Jadi kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-52 halaman yang terakhir surah Ibrahim, ayat bawah sekali. Kita nak baca ayat 52 sama-sama insya-Allah. Jom kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza balaghun lin-nasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, supaya mereka mengetahui bahawa dialah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran ataupun pengajaran. Jadi ini adalah ayat hujung dalam surah Ibrahim Ustaz ya. Terus kita ingin bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari untuk kita melihat selepas halaman 260 penuh dengan doa, dan ayat halaman 261 penuh dengan ayat-ayat ancaman, ada hadza balaghul linnas. Silakan Ustaz Abdullah untuk menceritakan apa sebenarnya ciri ulul albab dalam surah ini. Okey, terima kasih. Mula-mula sekali kita kena ingat hadza pada ayat pangkal ayat yang ke-52 yang terakhir ini. Hadza ini itu macam Ustaz Fazrul jelaskan tadi adalah ini Al-Quran ini. Hadza balaghul linnas, sesuatu yang disampaikan pada manusia. Dan hadza itu dijelaskan di pangkal surah Ibrahim. Kita kata alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Maksudnya Al-Quran ini yang terkandung dalam semua surah-surahnya 114, termasuk lebih-lebih lagi surah Ibrahim ini, konten yang terkandung dalam surah Ibrahim yang merangkumi daripada awalnya betapa Al-Quran itu boleh mengeluarkan manusia daripada kesesatan. Kemudian ada kisah Nabi Musa alaihissalam dan kisah beberapa nabi. Lepas tu ada juga ancaman neraka. Dan antara yang paling ketara istimewa yang surah Ibrahim ni, kalau kita tengok Allah Taala sebut mengenai kalimah tayyibah. Kalimah yang baik, iaitu refer kepada kalimah tauhid. Yang mana dia seperti sebuah pokok yang teguh, ataupun Nabi katakan seperti pokok kurma.
akarnya teguh, pucuknya menjulang ke langit, buahnya terhasil sepanjang masa dengan izin Tuhannya. Jadi kita kata surah Ibrahim ini yang mengandungi segala pengajaran yang fokus kepada intisari antara intisari utama Al-Quran seperti kalimah tauhid, kemudian pengajaran daripada kisah para nabi, dan antara kisah para nabi yang paling utama disebut oleh surah ini adalah Nabi Ibrahim, bagaimana pengorbanan baginda dan doa-doa baginda yang sangat indah, sangat cantik kalau kita baiki, kalau kita hayati. Begitu juga di muka surat terakhir, ancaman-ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kita nak kata hadza, ini apa yang disampaikan Allah dalam mesej pada surah Ibrahim yang merangkumi kisah umat lampau, merangkumi kepentingan Al-Quran, merangkumi doa-doa Nabi Ibrahim yang cantik, dan juga merangkumi ancaman-ancaman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan betul-betul, kita hadam dengan pemikiran ulul albab, insya-Allah ia akan memberi kesan kepada kita untuk menjadi manusia ataupun hamba Allah yang terbaik. Dan ulul albab, kalau kita perhati dalam Quran, macam Ustaz Fazrul sebut banyak tempat, tapi antara satu ciri ulul albab yang kita boleh kaitkan surah ini, iaitu orang yang mengambil iktibar, tadabbur pada ayat-ayat Al-Quran. Dan bila tadabbur pada ayat Al-Quran, walaupun pada sudut-sudut tempat-tempat surah-surah yang berbeza, manfaatnya besar untuk jiwa. Dan saya suka petik satu ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-269. Allah kata yu'til hikmata man yasha', dianugerahkan kebijaksanaan, hikmah. Antara satu maksud hikmah itu kefahaman Al-Quran yang mendalam. Allah kata dia anugerahkan kebijaksanaan, hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Lepas tu di hujung tu Allah kata wa man yu'tal hikmah, siapa yang dianugerahkan hikmah, antara maksud kefahaman mendalam tentang Al-Quran, faqad utiya khairan katsira, telah diberikan anugerah yang banyak. Dan hujung Allah kata wa ma yadhakkaru, dan tidak ada siapa yang boleh ambil pelajaran daripada hikmah Al-Quran, isi kandungan Al-Quran yang macam kita bincang, illa ulul albab. Kesimpulan dia, ulul albab, antara ulul albab yang sebenar adalah orang yang mengambil manfaat daripada Al-Quran pada isinya, pada kandungannya, dan dipraktikkan dalam kehidupan. Kalau kita kata dia itu ulul albab tetapi dia jauh pada Al-Quran, dia belum menepati kita kata piawaian ataupun ciri ulul albab yang sebenar. Allahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Abdullah Bukhari menjelaskan tentang istilah ulul albab ya, yang ada sepanjang Al-Quran. Betul. Dan salah satunya dikembalikan kepada surah Al-Baqarah sebentar tadi, iaitu bila diberikan hikmah ya, dan hikmah ni, wisdom ini sebagai satu perkara yang amat diimpikan oleh ramai. Ada yang belajar ilmu falsafah, ada belajar sampai tinggi-tinggi untuk dinobatkan dengan hikmah, tetapi sebenarnya hikmah ini di dalam Al-Quran sebagaimana Ustaz Abdullah Bukhari menyatakan tadi, sumbernya daripada Quran. Kerana Quran ini pun sendiri dalam surah Yasin, wal Quranil Hakim, yang bersifat bijaksana, daripada Allah yang Maha bijaksana, maka kita mampu untuk membuat keputusan, kita mampu untuk berfikir dengan panduan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pengakhiran surah Ibrahim. Kita nak masuk pada surah Al-Hijr untuk kita ulang kaji. Kita nak baca satu ayat yang berkaitan dengan penjagaan Al-Quran pada ayat nombor 9 ya, dalam surah Al-Hijr ini. Maka kita baca dulu Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari, dan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT. Mari kita baca ayat yang ke-9 dalam permulaan surah Al-Hijr ini di halaman 262. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Biasanya ayat ini Ustaz di sekolah-sekolah tahfiz memang terkenalah ayat ini. Ingin bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari, adakah ayat ini berkaitan dengan sekolah tahfiz sahaja ataupun apakah kefahaman luas berkaitan dengan ayat ini, penjagaan Allah pada Al-Quran? Silakan. Okey, terima kasih. Saya ingat lagi masa saya belajar di tahfiz dulu, masa tu dipanggil Institut Pengajian Tahfiz Al-Quran, belum Darul Quran. Dan dalam logo kami dia letak Quran terbuka dan ini ayatnya. Masya-Allah. Okey.
ayat ni kalau kita ulas kefahaman dari segi bahasa, dia mempunyai kita kata apa, penegasan bahasa yang sangat kuat. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang jamin menjaganya. Jadi penegasan pada ayat ini sangat hebat, sangat luas. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan nampak penegasan berganda. Jadi macam mana cara Allah Ta'ala jaga Al-Quran? Bukan setakat ada orang yang menghafaz. Kalau kita kajikan kitab-kitab samawi, kitab langit, kalau kita kumpulkan Taurat, Injil, Bible semua sekali dengan Al-Quran, Al-Quran adalah kitab yang paling banyak ataupun paling giat dilakukan kajian terhadapnya. Contoh, kita kata Al-Quran ni secara direct, secara terus, kita kata kitab tafsir. Kitab tafsir itu pula macam-macam jenis. Ada yang fokus kepada aspek fiqh, bahasa, tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yah, dan benda ni tidak akan habis dikaji ataupun digali oleh para ulama. Contoh, kalau kita baca kitab tafsir klasik, kita akan jumpa berbagai mutiara. Tetapi kita tengok pula tafsir moden yang dihasilkan oleh para ulama, kita akan jumpa berbagai mutiara. Dan bukan setakat itu, setakat tafsir. Kemudian Allah Ta'ala gerakkan juga para ulama kita untuk mengkaji ilmu yang khusus, yang kecil-kecilan mengenai resam, cara penulisan Al-Quran, Rasmul Uthmani. Ada satu ilmu khusus bincang lagi, fawasil, ulama yang bincang mengenai berapa jumlah ayat Al-Quran. Ini ilmu-ilmu yang pernah keluar. Tak cukup dengan tu, ada pula ulumul Quran. Dalam perbincangan ulumul Quran luas, berbagai-bagai. Maksudnya Allah Ta'ala dia nak jaga kitab ini, dia buka ilham, buka pintu-pintu ilmu kepada para ulama kita dalam Islam untuk terus mengkaji kitab ini. Seolah-olah kalau kita nak kata, kalau sekiranya Al-Quran lepas ni dibuang, katalah musuh Islam telah menguasai dunia, dia ambil semua Quran teks ni, dia buang-buang semua, Al-Quran tetap dijaga oleh Allah Ta'ala dalam dada para ulama, dalam dada para penghafaz Al-Quran. Lepas tu sebenarnya Ustaz Fazrul dah terkesan masa, pada ayat ni ada cerita yang menarik dalam tafsir Al-Qurtubi. Boleh saya minta izin mungkin cerita itu Ustaz kita dengar selepas rehat nanti. Selepas rehat. Okey. Kerana ayat ini bila Ustaz cakap tadi penegasan dan banyak dia punya lapis-lapisnya, kita nak tahu lapis seterusnya. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam Al-Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah SWT, bertemu kembali kita. Tadi itu doa saja. Maknanya rangkuman halaman-halaman ulang kaji kita pada minggu ini. Satu doa yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah taala. Baik Ustaz. Tadi tertarik Ustaz ayat yang ke-9 tadi Ustaz. Betul. Belum habis lagi nak menyambung. Terus kepada soalan tadi saya. Bagaimana Allah menjaga lapis demi lapis. Kalau katakan langit ini ada berlapis-lapis, ada bintang dan pelbagainya, Allah menjaga alam fizikal kita ini. Rupanya tentang wahyu juga ada pelbagai cara Allah menjaganya. Kita ingin mendengar terus bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Saya bawa satu kisah. Kisah ni dipetik oleh Imam Qurtubi dalam tafsir dia. Kalau baca Imam Tafsir Qurtubi, pada ayat ni dia bawa satu kisah yang sangat menarik dan luar biasa. Kisah ini berlaku pada zaman Khalifah Bani Abbasiyah.
khalifah tak selesai Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ni dia apa, seorang khalifah yang sukakan ilmu pengetahuan. Jadi dia biasa buat majlis ilmu, macam kata grand majlis, macam kita buat Quran time ataupun kata Quran hour tu lah. Dan dalam majlis yang dilancarkan itu biasanya akan ada sesi diskusi dan pembentangan. Dalam sebuah majlis yang dianjurkan oleh khalifah, ada seorang pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi dia bentangkan apa dia nak bentangkan, kemudian dia berhenti, dia tulis, dan cara dia bentang tu sangat mempesonakan, bahasanya indah, cantik, tulisan dia pun cantik. Lalu khalifah terpesona dengan presentation, apa kita kata, keterampilan bakat pemuda ni. Waktu khalifah pun tanya dia, kamu beragama apa? Waktu katanya pemuda tu, aku ni beragama Yahudi. Waktu khalifah kata, kalau kamu perlu Islam, aku akan beri kedudukan yang sesuai dengan karisma kamu. Pemuda ni berkata, aku beragama Yahudi dan aku tidak akan ubah agama aku. Kemudian tahun berikutnya, apabila khalifah menganjurkan majlis yang sama, pemuda Yahudi tadi datang dan dia pun sama juga mempersonakan orang lain, buat presentation semua sekali lah. Tetapi dia sudah memeluk Islam. Lalu khalifah pun tanya, kenapa? Apa cerita? Dia berkata, selepas keluar majlis tahun lepas, Allah Ta'ala gerakkan saya untuk mengkaji kesahihan kitab langit. Saya, tuanku ingat ada apa, Amirul Mukminin kata tahun lepas bila saya tulis, tulisan saya cantik. Jadi dia buat apa? Saya gunakan tulisan tu, saya ambil kitab Taurat, saya salin 3 kopi, macam 3 chapter 3 surah. Saya tulis dengan tulisan saya yang cantik, tetapi saya tambah ayat asal, saya buang, saya tambah, saya modify. Kemudian teks kitab Taurat tu, chapter Taurat tu, saya bawa pergi jumpa dengan ulama ataupun rabi Yahudi untuk dijual. Bila rabi Yahudi tengok teks itu, dia kagum dengan tulisan cantik, dibayar saya tanpa persoalan. Saya pun buat eksperimen kedua, saya tulis pula salin kitab Injil dengan penekuk tambahan dan juga pengurangan. Saya jual kepada padri di gereja. Padri di gereja pun ambil tanpa soal. Kemudian saya ambil 3 surah Al-Quran, saya tulis, saya jatuhkan ayatnya, saya tambah ayat saya sendiri dengan tulisan yang cantik untuk mengelirukan orang. Lalu saya pergi jumpa dengan Tabbak. Tabbak ni zaman tu macam tukang cetak lah, bukan ulama pun, tukang cetak. Berbanding dua, yang pertama rabi, ulama lah kita kata, dan juga padri. Pergi jumpa dengan tukang cetak. Bila saya serahkan kepada tukang cetak ni tengok ayat ni, dia pun bandingkan dengan Al-Quran. Dia kata ini salah, awak dah tambah ayat lain. Tukang cetak tu pun terus menggumpal buku tulisan saya, dia buang ke tepi. Ambil yang kedua, sama juga, dia perasan ada penokok tambahan tak sama dengan teks yang asal, habis 3 dia buang. Lalu pemuda Yahudi dia kata, berikutan peristiwa itu, saya membuat kesimpulan kitab ini memang sebuah kitab yang dijaga sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai-bagai cara. Lepas tu bila benda ni diceritakan oleh kepada seorang ulama lain kata apa? Kalau kita tengok surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-44, hak ataupun kita tanggungjawab penjagaan kitab lampau diserahkan kepada para rahib, para ulama mereka. Dan rahib dan juga ulama ni, dia walaupun kita kata rahib Yahudi ni ataupun dia punya pendeta Yahudi, walaupun mereka ni orang yang beragama, mereka manusia yang terdedah kepada nafsu dan juga kekurangan. Jadi ketika mereka terdedah kepada kekurangan, kepentingan peribadi, masa itulah mereka boleh ubah isikan dengan Taurat, Injil demi kepentingan. Sedangkan Al-Quran berdasarkan ayat 9 surah Hijr ni, Allah sendiri yang jamin penjagaan dia, dan Allah bila jamin penjagaan dia, benda tu mesti akan kekal dan juga bersih sampai bila. Ini antara contoh keajaiban kita kata Al-Quran yang dijamin sendiri penjagaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah lepas ni ada orang cuba nak sebar, nak rosakkan isikan dengan Al-Quran, saya yakin sepenuh hati Al-Quran ini akan kekal bersih, kerana jaminan itu diberikan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat 9 surah Hijr yang kita baca ni. Yakinlah tuan-tuan sekalian, itu akan kekal insya-Allah. Baik, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Abdul Hari. Kisah itu Ustaz amat menarik sebenarnya. Betul. Untuk kita melihat bagaimana Allah menghantar tentera-tenteranya untuk menjaga kepada kitab Al-Quran yang tuan-tuan yang kita baca sekarang ini. Kita ada pencetak, kalau tadi Tabak kan yang mencetaknya, kalau di Malaysia ini kita ada Kementerian Dalam Negeri jaga, ustaz jaga, sana jaga untuk memastikan kalau ada titik yang ataupun baris yang tersilap je. Kalau tadi ustaz bercakap tentang waliyun zaru, kalau katakan tiba tertukar jadi waliyun ziru, masyaallah, sudah tentunya adalah yang akan mengingatkannya, dan mungkin
halaman ataupun mushaf itu akan dipanggil balik ataupun ditarik balik kerana apa? Tersilap baris tersebut ya. Dan ini bukanlah milik manusia, kerana kalau milik manusia Ustaz ya, kadang-kadang orang tu tengok dia tak nampak pun, waliyun zaru dengan waliyun ziru lebih kurang kot kan, ataupun yang sedar tetapi mungkin dia tak kisah pun nak pergi report ke, tak payah ke, tetapi kerana ini adalah janji Allah, jadi kita kalau boleh jadilah ejen-ejen yang menjaganya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang penjagaan ini, kita ingin teruskan pada halaman 263. Allah membawakan kepada kita pelbagai bukti-bukti kehebatan Allah yang menjaga alam maya pada ini. Kita nak baca daripada ayat yang ke-22 halaman 263 untuk kita melihat salah satu ejen yang Allah jaga, namanya adalah angin. Kita baca ayat 22 Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Yang dikasihi dan hormati Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, penonton semuanya, kita nak melihat ataupun nak baca sama-sama sekarang ini ada ayat yang ke-22 Ustaz di halaman 263. Mari kita baca sama-sama insya-Allah ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين صدق الله العظيم. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengahwinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami berikan kamu minum dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Ada banyak perkataan, tetapi ini berkaitan dengan air, tentang angin. Mungkin Ustaz Abdullah Bukhari boleh ceritakan dalam konteks surah Al-Hijr ini, air, angin diberi perhatian. Kemudian lepas itu ayat 23, formatnya lebih kurang macam tadi Ustaz ya. Tapi tadi nazzalna, tapi ini wa inna lanahnu nuhyi, kemudian wa numitu wa nahnul muwarithun. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih ya. Muka surat ni macam disebut oleh Ustaz Fazrul, kalau kita tengok daripada atas, muka surat ini memang Allah Ta'ala cerita nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, yang kadang-kadang kita tak syukuri sebab dia berada depan mata. Jadi kadang-kadang nikmat yang ada ni perlu kita perhati dan kita tengok, kita recall balik, ingat balik supaya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam ayat ni Allah kata antara satu nikmat dia adalah riyah, angin. Okey, tuan-tuan para pembaca Al-Quran semua, dalam ni gaya bahasa Al-Quran. Dia dalam bahasa Arab rihun singular, maksudnya satu angin. Kalau riyahun banyak angin. Dalam penggunaan Al-Quran, kalau Allah Taala datangkan dengan singular ataupun tunggal, contoh rihun, biasanya dia menceritakan angin buruk, angin pemusnah. Tetapi kalau datang dengan kata jamak ataupun kata ramai, plural, riyah seperti ini, dia menunjukkan angin yang baik. Dan dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut banyak nikmat dia, tapi antara satu nikmat yang kadang-kadang kita tak syukuri sebab kita tak perhati. Lalu Allah Ta'ala suruh kita perhati supaya kita bersyukur. Nikmat angin. Dia kata angin ni apa guna lawaqih. Lawaqih ni sebenarnya kalau dari segi bahasa dia plural, jamak pada perkataan laqihun. Macam dia kata naqatun laqihatun, unta pembawa. Jadi lawaqih ni hak lebih tepat kalau kita nak terjemah, kita kata ejen pembawa. Ejen pembawa awan, lalu awan tu menurunkan hujan, juga ejen kita kata pendebunga. Dia bawa debunga yang menyebabkan spora-spora pokok-pokok boleh berkembang biak, dikahwinkan secara kita kata sumber angin dan sebagainya. Dan ini nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala nak kita sedar. Dan saya nak share satu kisah yang menarik pada perkataan lawaqih ni. Sebelum ni bila kita baca ayat ni, kita nampak angin adalah ejen pembawa awan yang menurunkan hujan ataupun ejen pembawa debunga yang kita kata menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Saya ingat masa pergi haji, saya pergi haji tahun 2015
15 masa dalam khemah kami di Mina tu, ketua rombongan haji kita Datuk Dr. Abdul Basit, dia buat macam mini talk. Sebab dalam grup kami pada masa tu ada seorang pilot MAS, ada beberapa orang pilot tim daripada MAS. Lepas dia kata okey, minta dia dilantik saya jadi pengerusi, minta panggil nama Kapten Firdaus supaya cerita pengalaman dia berada di udara. Dan antara benda yang menarik perhatian saya, Kapten Firdaus dia cerita apa? Dia cerita mengenai angin. Dan antara satu dia kata angin, dia kata tuan-tuan, di udara tu dia rupanya ada sungai angin. Sungai angin ni kita panggil dalam bahasa teknikal jet stream. Dia kata di udara ada sungai angin, dan pilot yang pandai dia boleh cek dalam radar, cari sungai angin. Dan sungai angin ni pergerakan sama ada barat ke timur, timur ke barat. Dia kata katakanlah kita dalam perjalanan KL nak pergi ke London. Kalau kita berjaya cari mana sungai angin, contoh kapal terbang kita pergerakan yang 700 km sejam, dan sungai angin tu dia bergerak mengikut laluan daripada timur ke barat dengan kelajuan 300 km sejam. Jadi kita masuk dalam sungai angin tu, kita akan bayangkan 700 campur 300, kita dapat kelajuan 1000 km sejam. Dan dengan kelajuan itu macam kita kata naik basikal turun bukit. Jadi kita tak perlukan tenaga, kita sampai dengan lebih cepat. Bila dia sebut cerita tu, saya pun terlintas ayat ni. Rupanya kalau kita nak kembangkan tafsir ayat ni, kita kata Allah Ta'ala kata dihantar angin-angin yang baik. Apa tujuan? Sebagai ejen pembawa hujan, pembawa debunga, dan pembawa kapal terbang ataupun objek-objek yang besar. Ini antara contoh kelebihan kita kata Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ni dia sentiasa terbuka untuk kita kata dengan tafsiran-tafsiran baru, asal sahaja dia masih berada pada akar yang sama. Kemudian ayat berikutnya, kenapa disebut kami menghidup, kami mematikan selepas dia cerita segala nikmat-nikmat ni, supaya kita ini macam mana sekalipun satu hari nanti kita akan mati, menghadap ataupun bertemu dengan Allah. Dan semasa di dunia dahulu, sejauh mana kita gunakan nikmat ini sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan segala nikmat itu. Pendek kata tuan-tuan, kalau kita baca tafsirkan ayat di muka surat ni, kita akan dapat berbagai kisah yang menarik. Allahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdullah bercerita tadi tentang angin Ustaz ya. Rupanya ada sungai angin, jet stream ya. Maksudnya bawa awan bawa debunga, bawa kapal terbang ya. Maksudnya kalau ar-riyah ini dan lawaqih itu jamak plural, maksudnya banyak lagi ini fungsi angin yang kita mungkin tak tahu. Kena tanya pada pakar-pakarnya. Mungkin yang bahagian signal satelit ke, mereka boleh pula cerita tentang satelit, tentang pasal kadang-kadang kita kalau dekat rumah Ustaz ya, kadang-kadang kalau kita lalu kat satu-satu kawasan tu, internet ni tak dapat contohnya kan, pasal dia melibatkan kepada pengaliran udara, angin dan sebagainya yang boleh nanti kita dengar daripada tokoh-tokoh yang bersama hari ini yang mendengar dalam My Quran Time untuk kita lebarkan. Tapi yang pastinya ini sudah dimaktubkan di dalam Al-Quran untuk kita ambil pelajaran bersama agar kita dapat pergi ke daerah yang pasti, harapnya diizinkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Menggunakan nikmat ini Ustaz ya, menggunakan nikmat ini di dunia ada cabaran. Kita nak baca salah satu daripada realiti di syurga ya. Di dunia ada cabaran, tapi di syurga nanti Allah cakap pada ayat 47. Kita nak baca dan nanti Ustaz Abdullah boleh ceritakan sikit apa yang special tentang syurga ini. Silakan. Betul, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Abdullah. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita melihat sekarang ni ayat yang ke-47, halaman yang ke-264. Menarik ayat ni, tak sabar nak berkongsi nak tahu apa maksud ataupun penerangannya. Mari kita baca dulu ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka menjadi bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas singgah sana.
Ini adalah penerangan tentang syurga selepas Allah menyatakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan kesejahteraan, dengan keamanan. Tetapi diberikan ayat 47 Ustaz, dicabutkan. Apa yang dicabutkan ni Ustaz? Silakan. Okey, nazak macam kita ketahui dia tu sedang nazak tu. Apa kata nazak ni cabut macam habis hilang dengan akar-akar sekali. Ya. Okey, dia gini ayat ni Allah tak nak menceritakan kepada kita betapa kita manusia ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita perlu bertolak ansur. Kadang-kadang contoh, kita kata kita sama-sama beriman tetapi kita tak puas hati dengan kawan kita yang beriman. Ya. Kadang-kadang mungkin kita kata awak tak puas hati dengan kawan awak, ada sedikit dendam kerana kesilapan, ini akan menghalang awak ke syurga. Tak semestinya. Sebab syurga ni boleh dicapai dengan usaha kita. Dan kadang-kadang dalam hati kita, macam contoh modal, Rasulullah sudah memaafkan Wahsy yang membunuh Hamzah. Tetapi Rasulullah disebut, Wahsy kalau boleh jangan kamu berada depan aku. Kenapa aku takut? Aku terkenang balik kematian Hamzah yang sangat aku cintai. Bukan Nabi tidak redha, tetapi itu adalah Nabi kita, seorang manusia. Para Nabi pun ada perasaan-perasaan seperti itu dan Nabi cuba kawal, apatah lagi kita. Dan kadang-kadang sesama orang beriman kita mungkin ada selisih faham, tak puas hati, tetapi kedua-duanya masuk ke syurga. Jadi antara nikmat yang paling tinggi, dalam syurga adalah hilangnya segala dendam. Dan kalau kita baca ayat tu, Allah Taala Nabi para ulama tafsir akan bawa satu hadis. Disebut hadis selepas kita selesai meniti titian sirat, kita sampai ke gerbang syurga. Sampai dekat gerbang syurga tu, kalau siapa-siapa ada masalah perselisihan antara satu sama lain, lalu pada masa itu diselesaikan, settle. Kemudian dicabut rasa dendam. Bila selesai masalah itu, mereka masuk ke dalam syurga dengan rasa sayang, berkasih sayang. Sebab apa? Kasih sayang, tidak ada dendam. Ini antara satu nikmat syurga. Seolah-olah Allah tak nak katakan kepada kita, kalau kamu nak ke syurga, kamu kena buang segala perasaan dendam-dendam yang ada. Dan ayat ini ada kisah dia selepas perang Jamal. Perang Jamal ni perang yang berlaku antara dua kelompok sahabat Nabi, Sayyidina Ali dengan Aisyah dan juga Talhah dan juga Zubair bin Al-Awwam. Kalau kita perhati, pada zaman Nabi mereka ni akrab, rapat, tetapi oleh kerana perselisihan yang berlaku, ada cita-cita, ada caputan orang politik, orang munafik dan sebagainya, berlaku perang. Pihak Sayyidina Ali telah bertempur dengan pihak Aisyah dan dalam perang itu malangnya dibunuh ataupun mati terbunuh. Dan saya baca dalam sebuah riwayat, Sayyidina Ali selepas dia tengok perang itu selesai, dia tengok jenazah Talhah, sahabat Nabi yang sama-sama memperjuangkan Islam di awalnya semasa di Mekah, jatuh bergelimpang. Lalu dia pun pergi peluk. Dia kata, aku sedih dengan kematian kamu. Kemudian nak jadi ke cerita, selepas perang Jamal tu reda, dalam majlis Sayyidina Ali masuk anak lelaki kepada Talhah bin Ubaidillah. Talhah ni dia kata, duduk sini. Dia kata, apa khabar keluarga kamu? Kalau ada apa-apa bantuan yang kamu perlukan, menyatakan kepada aku. Aku sangat berharap supaya aku dan ayah kamu kelak di akhirat seperti yang disebut oleh Allah dalam ayat ni. Lalu dia membaca ayat ni. Wa naza'na, dan kami cabut segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka, diganti dengan sifat persaudaraan mesra, saling menghadap dalam syurga kelak. Maksudnya kesimpulan saya boleh katakan, antara satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada ahli syurga, hilang rasa dendam. Jadi kalau untuk kita rasa lebih awal nak ke syurga, kita buang dendam daripada dunia lagi. Dan itu sudah pasti perkara yang sukar tetapi tidak mustahil untuk dilakukan. Allah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdullah Bukhari. Kita doa kepada Allah SWT agar kita ambil preview syurga Ustaz ya, dengan kita cuba cabut sikit-sikit, kalau tak terus ya, kalau ada sesuatu yang rasa tak selesa dengan rakan-rakan kita dalam kita menyampaikan kebaikan, adalah perbezaan-perbezaan pendapat, semoga Allah izinkan kita bersama Ustaz. Kita berdoa di hujung ini Ustaz agar kita dicabut dan diberikan anugerah ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami ya Allah. Muslimin dan muslimati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, hiasi kami, kehidupan kami dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jauhkan kami ya Allah daripada sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat madmumah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari mencerahkan kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah berjumpa lagi untuk sama mengorek lebih banyak lagi permata-permata daripada surah-surah ini, dan kita ingin sama-sama bina dalam masyarakat kita generasi yang berteraskan Quran, yang di mana kita mungkin ada perbezaan, tetapi dengan nilai Quran ini kita cabut ghil sebentar tadi, sedikit demi sedikit rasa tak selesa, agar kita diizinkan Allah sampai di akhirat, di syurga sana insya-Allah. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini pada hari esok pagi, dan insya-Allah tuan-tuan jaga keselamatan, sama-sama kita doakan agar Allah melindungi kita yang sudah berusaha mendapatkan vaksin sebagai satu usaha kesungguhan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, halaman baru esok insya-Allah. Baca, faham, amal insya-Allah.